Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Berita Pagi edisi Jumaat. 16 individu termasuk pengurusan tertinggi GISPH ditahan semula di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA. 58 individu ditahan di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA. Jumlah ini termasuk 16 individu yang baru kita tangkap. Dalam 415 individu yang kita tangkap itu, kita telah membuka kertas siasatan sebanyak 97 kertas siasatan yang melibatkan pelbagai kesalahan. Siasatan melibatkan pelbagai kesalahan termasuk di bawah Seksyen 130V Kanun Keseksaan dan Seksyen 4-1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001. Sementara itu, 273 orang daripada 415 yang ditahan telah dijamin, 37 dibebaskan tanpa syarat dan 35 masih dalam tahanan. Manakala 2 diserahkan kepada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah dan seorang diserahkan kepada Jabatan Imigresen bagi tujuan pengusiran. Polis Raja Malaysia PDRM mula menjalankan siasatan terhadap aset GISP Holdings Sdn Bhd GISBH di luar negara. Ia selepas 23 harta milik syarikat itu di 10 negara dengan nilai anggaran RM52.4 juta dikenal pasti. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zim berkata, polis masih menunggu maklum balas daripada 9 negara lain yang dipercayai GISPH turut menjalankan operasi di rantau Asia Tenggara, Eropah dan Asia Barat. Pendekatan yang telah kita gunakan iaitu melalui Interpol, kita dah flash melalui Interpol dan juga daripada rakan-rakan serantau lah. Kita telah mendapat satu maklum balas daripada rakan sekerja yang mengatakan bahawa ia mengisahkan bahawa ada 3 premis di negara tersebut yang mana mereka telah sahkan telah berhenti beroperasi. Sementara itu, polis melaksanakan pembekuan dan sitaan pelbagai harta GISBH di dalam negara. Masing-masing bernilai RM17.04 juta dan RM2.86 juta. Malaysia menyambut baik cadangan pelaburan berjumlah $14.7 bilion Amerika oleh syarikat gergasi teknologi Amerika Syarikat AS. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa pertemuan dua hala dengan Setiausaha Negara AS Anthony Blinken di luar sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan ke-45 serta sidang-sidang berkaitan malam tadi. Antara syarikat terlibat Google, Microsoft, Enovix Corporation, Amazon Web Services, Abbott Laboratories dan Boeing. Malaysia turut berharap untuk mengukuhkan kerjasama dengan AS dalam industri baharu. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengalu-alukan delegasi AS ke sesi dialog pegawai-pegawai kanan yang seterusnya di Putrajaya pada akhir Oktober ketika kedua-dua negara meraihkan ulang tahun ke-10 Perkongsian Komprehensif Malaysia AS. Malaysia menghargai peranan utama AS dalam resolusi 2735 Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu UNSC dan menggesa AS menggunakan pengaruhnya melaksanakan resolusi itu dengan pantas. Sementara itu, resolusi 2728 yang diluluskan pada 10 Jun lalu menuntut kepada gencatan senjata segera bagi semua konflik di Gaza. Dalam perkembangan sama, Jabatan Negara Amerika Syarikat dalam pernyataan mengenai mesyuarat itu berkata, Blinken menekankan sokongannya terhadap Malaysia sebagai pengerusi ASEAN yang akan datang dan membincangkan peluang meningkatkan kerjasama. Ia bagi mendorong kestabilan serantau dalam menyokong negara yang bebas, terbuka, selamat, berdaya tahan dan rantau Indo-Pasifik yang makmur. Blinken dan Datuk Seri Anwar turut menekankan keperluan kritikal terhadap gencatan senjata, membebaskan semua tebusan dan kemasukan segera banyak bantuan kemanusiaan dan bermulanya usaha pembinaan semula di Gaza. Datuk Seri Anwar dan Blinken kemudiannya menghadiri majlis makan malam gala yang dihoskan pengerusi ASEAN, Perdana Menteri Laos, Sonadei Sipadon dan isteri Vanara Sipadon bersempena sidang kemuncak itu.
Mengikut tata cara pelesinan penyedia platform media sosial dijangka akan diumum selewat-lewatnya pada hujung bulan ini. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata, penyediaan draft mengenainya sedang dilaksanakan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Beberapa akta baharu turut digubal, antaranya Akta Keselamatan Dalam Talian UNSA dengan kerjasama Jabatan Peguam Negara, merangkumi beberapa aspek berkaitan platform dalam talian. Ada beberapa perkara yang akan kita usahakan. Satu adalah pindaan kepada Akta Komunikasi dan Multimedia, tapi itu sahaja tidak mencukupi. Dan paling tidak di peringkat masyarakat, kita akan menggerakkan lebih banyak aktiviti meningkatkan pemahaman dan kesedaran tentang masalah jenayah dalam talian dan juga keselamatan dalam talian. Jadi saya percaya dengan adanya kerangka ataupun bila platform-platform dilesenkan, kerjasama antara platform dan juga MCMC dengan PDRM dengan Jabatan Peguam Negara akan lebih baik. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari meluangkan masa hampir sejam menziarahi keluarga Allahyarham Kuadib Aizat Kuazmi. Beliau turut menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga mangsa yang kehilangan anak sulung yang juga pelajar Universiti Teknologi Mara UiTM Terengganu, Kampus Sungun. Mangsa merupakan anak sulung yang sedang menuntut di semester yang ketiga di UiTM Dungun dan dalam jurusan accountancy ataupun perakonan. Kebetulan pula dalam semakan kami, beliau merupakan salah seorang penerima pinjaman atau derma siswa daripada Yayasan Selangor. Jadi saya akan merujuk pada Yayasan Selangor untuk tindakan selanjutnya lah. Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA berjaya memeterai 7 MOU dengan potensi pelaburan melebihi 1.1 bilion ringgit. MIDA menyasarkan potensi pelaburan 2.5 bilion ringgit sepanjang penganjuran persidangan dan pameran antarabangsa teknologi hijau serta produk Eco Malaysia 2024. Ketua Pegawai Eksekutif MIDA, Datuk Sri Samsul Ibrahim Sri Abdul Majid berkata, pencapaian itu membolehkan Malaysia semakin hampir merealisasikan matlamat pelepasan karbon sifar bersih dan memastikan negara ini kekal di barisan hadapan dalam inovasi hijau. MIDA turut menerima minat ketara daripada delegasi tempatan dan antarabangsa untuk melabur di Malaysia. Sementara itu, pengenalan skim pembekalan tenaga boleh baharu corporate CRES memberi nilai tambah melonjak penawaran industri berkenaan. CRES ini memberikan lebih peluang ataupun market access kepada syarikat-syarikat ini untuk membekalkan tenaga boleh baharu lah kepada industri tempatan kita, terutamanya bagi pengusaha-pengusaha kilang di Malaysia, yang mana terutamanya bagi syarikat-syarikat asing yang mana mereka ini terikat dengan perjanjian dengan pelanggan-pelanggan mereka yang memerlukan mereka untuk membuat keluaran atau produk yang menggunakan tenaga boleh baharu. Sambutan terhadap industri tenaga boleh baharu juga memberansangkan, terutamanya berkaitan sektor tenaga hidrogen, solar serta kenderaan elektrik. It's not just about tenaga boleh baharu, tapi teknologi yang bersih yang boleh membantu negara bukan saja mencapai pembangunan, tetapi mencapai pembangunan yang lebih mampan, yang lebih sustainable lah, di samping membantu memajukan ekonomi negara. Pelbagai agensi utama penggalak pelaburan MIDA terus mempergiat usaha meningkatkan peluang industri tersebut menerusi pelbagai insentif ditawarkan kerajaan. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka.